warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqa qadri miqdaril 'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani shrah wa yassir wasta'min bi jasadi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah dapat kita duduk sambung pengajian kita kitab Kifayatul Muhtadi. Kita dalam masalah tertib. Rumi 59, Jawi 45. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ilmihi. Amin ya rabbal alamin. Dan keenamnya yang terakhir daripada fardu wudu, tertib seperti yang tersebut ikut turutan adalah niat dengan muka tu sekali, tangan, kepala, kaki. Pada kitab ini dimulanya membasuh muka. Itu tertib dia, dan tiada disebutkan niat di sini kerana ia berserta dengan membasuh muka. Kemudian dua tangan, ni cerita lain-lain ni. Keenam, tertib seperti yang tersebut itu. Dimulanya membasuh muka, kemudian dua tangan, kemudian menyapu kepalanya, kemudian membasuh dua kakinya. Ambil kita sulam tu kan. Mana niatnya? Maka disyarahlah, dan tiada disebutkan niat di sini sebab niat tu dah masuk dalam muka. Itulah. Kan apa benda tadi ya? Dan tiada gugur tertib dengan sebab lupa atau lainnya. Tiba-tiba terlupa tertib. Maksudnya buat lain dulu, basuh muka, kepala, kaki. Tangan lupalah. Tak apa lah, basuh tangan. Tak boleh kan? Itu maksud dia. Dan tiada gugur tertib dengan sebab lupa atau lainnya. Atau lainnya tu apa? Lainnya yang bahas panjang. Lainnya tu apa? Maksud tidak gugur tertib dengan sebab lupa. Itu okey lah. Selesai masalah. Sebab lupa tetap juga kena ikut tertib. Kalau dah lupa basuh muka, lepas tu tangan tak basuh, kepala dan kaki, lupalah kan? Maksud lupalah. Tak gugur tertib dengan maksud apa? Tetap juga kena basuh tangan. Jadi masuk kepala dengan kaki lagu. Tak jadilah. Itu maksud kan. Satu lagi, tiada gugur tertib. Satu lagi maksudnya, contoh ketika ambil uduk, kemudian ada cat lah kita kata dekat tangan. Jadi dia kepala kaki, muka, tangan, kepala kaki, tapi kat tangan dia ada cat. Jadi sepatutnya bila dah ada cat, buang cat, tuang je lah air. Tak boleh. Tidak gugur tertib, itulah maksudnya. Maksudnya selagi tak sempurna satu fardu tu, tak boleh pergi ke fardu lain, walaupun sebab sengaja, walaupun sebab lupa, ataupun lainnya. Lainnya ni tak sempurna sebab ada balutan, jabirah. Itu nanti kot dah masuk ke belum? Belum. Kalau ada balutan kan. Maksudnya dia nak katalah ada dekat tangan dia, biasa drip ataupun simen patah, ataupun mungkin jari ni saja simen ataupun balutan, tak kisahlah. Yang penting tak boleh buka. Kenapa tak boleh buka? Sebab sakit, menyebabkan proses penyembuhan tu akan terganggu sekian. Jadi nak ambil wuduk, basuh muka, tangan pula tak sempurna. Halal lah ambil air. Halal lah sebab mudarat, takkan nak ambil air tuang. Dah tahu mudarat, jadi halal lah. Kepala, kaki, tak boleh. Lainnya tu tak boleh juga. Kena juga. Habis kan nak buka? Tak. Caranya tayamum nantilah. Nantilah dulu nak bagi tahu. Lainnya tu dalam masalah tu. Kalau kita tengok, kita masuk dalam sikit. Kalau kita tengok,
fardu wuduk kan ada 4 basah 2 kering, iaitu 4 basah tu ittifaq sekalian mazhab, iaitu muka, tangan, kepala, kaki tu mesti dibasuh, dan 2 kering iaitu niat dan tertib, khilaf, sebab dia dah ambil daripada hadis yang umum. Okey, dalam ayat Quran jelas, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Memang dah jelas kena basuh benda tu. Selesai. Bila jelas tak akan timbul khilaf. Selesai. Cuma tak ada niat dan tak ada tertib dalam ayat Quran tu. Bila tak ada niat dan tak ada tertib, mana ambil niat dengan tertib tu? Tu dah kat sini. Biasanya akan ambil daripada hadis umum. Bila hadis umum, ada sebahagian ulama mengatakan tak boleh terlalu umum hadis tu. Macam innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tu kena niat. Jadi wuduk adalah amalan. Niat kena niat. Umum kan? Semua. Jadi contohnya kalau mazhab Hanafi dia katanya itu bukan wuduk, bukan amalan. Wuduk wasilah untuk nak buat amalan. Wuduk tu bukan amalan. Dia bukan ibadah. Tapi tanpa dia ibadah tak sempurna. Jadi yang sebenar ibadah sembahyang tu, bukannya wuduk. Kerana itulah wuduk tak payah niat. Nampak? Dia berlaku daripada situ lah. Kerana hadis yang diambil untuk mewajibkan atau menyunatkan niat, termasuk juga tertib, kerana bukan daripada Quran. Kalau ada Quran, settle masalah. Tak jadi khilaf lah kalau ada jelas. Jadi dalam tertib ni pula, tertib yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Tertib ni ataupun bahasa kita sekarang ikut turutan. Ikut turutan. Turutan, ya. Ikut turutan tu tertib lah. Pada mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, tertib tu adalah rukun ataupun fardu, mesti. Mazhab Maliki dan Hanafi, sunat muakkad. Jadi kenapa sunat muakkad? Kerana Nabi buat macam tu, sunat muakkad. Tapi kenapa tak rukun? Sebab tak ada dalil yang mewajibkan ikut turutan. Habis tu ayat Quran, kita tengok sekejap lagi. Jadi oleh kerana tu pada mazhab Hanafi contohnya, dia boleh basuh kaki, kemudian basuh tangan, kemudian sapu kepala, basuh muka. Sah wuduk dia. Jadi tertib dia lah, fahamlah bila kata tertib tu tak wajib, sunat aja, makna bolehlah buat ikut dan. Ikut dan tu dari segi dia punya turutan tu boleh-boleh lah. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tak boleh, mesti kena ikut. Macam mana boleh berlaku perbezaan ni? Kita tengok sedikit. Ayat Quran, lepas ni kita tak bincang bab wuduk dah ni. Lepas ni ayat wuduk dah tak dengar dah. Jadi kita dengar puas-puas ni. Dalam masalah ayat wuduk, dia ataf dengan waw kan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza kuntum ilas salah, nak sembahyang, faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, basuh muka. Wa, ataf kan? Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu, wa, dan lagi. Wa arjulakum, dan kaki. Wa, dan lagi. Dan. Jadi wahai orang beriman, nak sembahyang, basuhlah muka dan tangan hingga siku, dan sapu kepala dan kaki. Waw tu dan, waw dan. Jadi bila dan pada mazhab Syafi'i, bila dia letak dan tu bukan pada kaedah bercakap, bukan saja pada kaedah bercakap, bila sebut dan tu dia tidak menunjukkan siapa dulu. Ali dan Abu datang ke rumah. Siapa datang dulu? Siapa yang datang dulu? Ali dan dia tak ada bersama. Tak juga. Kalau ada bersama, Ali dan Abu datang bersama, baru dia kena ada perkataan bersama. Ali dan Abu, siapa yang datang rumah? Kawan-kawan kita yang lama, yang kata 5 dulu, kau jemput datang kenduri rumah tu, siapa yang datang? Tak ramai datang. Ali dengan Abu, Ali dan Abu. Ali di rumah lain, Abu di rumah lain. Sekarang ni siapa dulu datang? Tak ada indikator untuk nak menunjukkan siapa-siapa dulu datang. Jadi dia kena dan. Kalau Ali kemudian Abu, boleh tak? Ada. Maksudnya Ali datang dulu. Jadi kalau dan, tak ada yang mana dulu. Kemas agak tu. Jadi dalam Quran dan. Jadi sepatutnya itu cuma sunat lah. Bolehlah kata sunat. Tak wajib sebab dan. Biasa kita apa ni ayat kahwin tu? Fankihu ma tabalakum, maka kahwin minan nisa, daripada perempuan, masna wa, nak cerita wa, dan wa sulasa wa ruba, dan kahwinlah kamu 2 3 4. 2 dan 3 dan 4. Boleh ke kahwin 4 terus?
Boleh. Sebab apa boleh? Kalau kata kalau summa, kemudian kahwinlah kamu 2, kemudian 3, kemudian 4, tak mampu 1. Jadi mesti kena kahwin, nak kahwin 4 kena kahwin 2 dulu. Dah sah kena kahwin 3. Sebab ada kemudian. Sekarang dalam Quran tu dan. Sebab tu nak kahwin 4 terus boleh, 3 terus boleh, 2 terus boleh, 1 pun boleh. Dan ada pada ayat ni juga kalau kita tengok fankihu ma tabalakum minan nisa, kahwin kamu perempuan masna 2. Jadi kat sini sebahagian ada sebahagian kecil yang mengatakan mesti kena kahwin 2. Mesti kena kahwin 2. Sebab yang hanya boleh kahwin 1 hanya jika dia tak mampu saja. Betul tak ayat tu? Kahwinlah kamu 2 dan 3 dan 4. Jika tak mampu 1. Jadi tak mampu kait 1 tu dengan tak mampu. Jika dia mampu, dia kena kahwin 2. Sekurang-kurang. Macam ada beran. Kalau tak mampu je 1. Mampu dari segi segala-galanya lah. Dari segi nafkah semua. Nampak? Best lah. Tapi cuma muktamadnya tak macam tu. Muktamadnya tak macam tu. Muktamadnya bila sebut 2, 3, 4, 2 terus boleh, 3 terus boleh, 4 terus pun boleh. Dan dia punya ataf ataupun kata sendi yang digunakan adalah dan. Ni pun dan. Bila dan, tak perlulah muka dulu, tak perlulah kaki dulu. Tak semestinya muka dulu. Bolehlah kaki dulu, bolehlah kepala dulu, tak kisahlah. Menarik juga. Dan best juga kalau kita tengok keindahan bahasa. Keindahan bahasa kalau kita katakan, kalau bukan keindahan bahasa lah, kita letak dia ada orang lebih kurang sama tinggi, 3 orang lebih kurang sama tinggi, seorang rendah. Okey, 3 orang lebih kurang sama tinggi, seorang rendah. Kita akan kata Ali dan Abu dan Ahmad tinggi, kan? Tetapi ataupun koma ataupun tak kisahlah, Omar rendah. Oh, cantik. Sebab apa? Sebab kita sebut dan je. Ali dan Abu dan Ahmad adalah tinggi. Tentulah nak buat ayat tinggilah maksudnya. Cantik tak? Kan aja Ali adalah tinggi, Abu adalah tinggi. Orang macam tak kerti bercakap. Jadi Ali dan Abu dan Ahmad adalah tinggi. Tetapi bolehlah nak kata tapi ke taklah ayat apa pun. Manakala boleh juga. Tak kisahlah. Omar rendah. Comel lah ayat tu. Tapi kalau Ali dan Ahmad tinggi. Okey, Ali dan Ahmad tinggi. Umar rendah. Abu tinggi. Macam tak cantik. Dia panggil keindahan bahasa tu tak ada. Betul tak kalau macam tu? Keindahan bahasa tu tak ada. Okey. Jadi kalau kita tengok ayat Quran, ya ayyuhallazina idza kuntum ilas salah faghsilu wujuhakum, basuh muka kan, basuh tu dia punya tu. Tiba-tiba kalau kita tengok keindahan bahasa tu, dia ada sebut dari segi basuh muka, basuh tangan, sapuh kepala. Sepatutnya yang cantik basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, sapuh kepala, baru cantik. Faham tak? Baru cantik keindahan macam tadi. Ini tak basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Tak cantik kan? Bila tak cantik, tak mungkin Quran tu tak cantik. Kenapa diletakkan? Kenapa ayat tu macam tu juga? Maknanya ada something kan? Apa maksudnya? Benda tu kena ikut lah. Kat situ nampak cantik juga. Ada tertib lah. Kalau tidak, tak mungkin Quran jadi tak cantik. Dia punya bahasa. Kita bercakap pun macam tu, pelik ni. Ni dua. Ni Ali, Ahmad tinggi, Omar rendah, Abu tinggi. Kau cakaplah direct, semua tinggi senang. Jadi Quran tetap juga meletakkan sapuh tu di tengah dengan maksud mesti kena sapu kat situ. Dengan maksud dia ada turutan. Kat situ dia ada turutan ataupun dia ada tertib. Dan antara hujah mazhab Maliki dan mazhab Hanafi yang mengatakan tertib tu bukan rukun, cuma sunat, sama ada muakkad ke tak muakkad tapi sunat. Kalau tak buat ikut tertib pun tak apa, daripada
Sayyidina Ali berkata, ma ubali bi ayyi a'dha'i bada'tu. Aku tak peduli yang mana aku mulai membasuh anggota-anggota wuduk, kata Sayyidina Ali. Mana tak ada tertib lah. Aku tak peduli, mana-mana pun aku mula dulu. Satu selesai. Itu ni mazhab lain. Kemudian kata Ibn Abbas pula, la ba'sa bil bidayati birrijlaini qabla al yadain. Tak mengapa memulai dua kaki sebelum dua tangan. Ibn Abbas yang kata boleh korban dengan ayam jantan tu. Semua sahabat Nabi tu kan boleh korban dengan ayam jantan, boleh akikah dengan ayam jantan. Mazhab dia lah. Sama juga Ibnu Mas'ud kata juga, la ba'sa an tabda'u birijlika qabla yadayka fil wudu'. Tak mengapa engkau memulai kakimu sebelum tanganmu dalam wuduk. Semua tu riwayat-riwayat sahabat yang sangat besar. Macam mana pun masing-masing ada hujah. Itu hujah mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tetap juga menggunakan kias-kias yang lain, dan juga kalau katalah dalam masalah hadis, ada hadis yang menyebut summa. Jadi hadis mentafsir Al-Quran, contoh daripada Abu Hurairah, annahu tawadda'a faghasala wajhahu fa asbaghal wudu'a thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adud. Thumma maksud tadi apa? Dia berwuduk, basuh muka, Nabi lah basuh muka, thumma ghasala yadahu al-yumna, kemudian dia basuh tangan kanan hatta ashra'a fil 'adud, sehingga tangan hingga siku, thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'adud, kemudian tangan kiri, thumma masaha ra'sahu, kemudian kaki, kemudian lah semua, summa. Bila kemudian ada maksud tertib lah kalau kemudian. Summa ghasala rijlahul yumna hatta ashra'a fis saq, summa ghasala rijlahul yusra hatta ashra'a fis saq, thumma qala hakaza ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda. Ini mazhab Syafi'i punya hujah lah. Sebab ada hadis yang mengatakan summa, kemudian. Ulama yang bermazhab Hanafi, dia tolak pula, dia kata tak, sebab dia sebut kat sini Nabi basuh muka, kemudian tangan kanan, kemudian tangan kiri. Sedangkan kita tahu tangan kanan dengan tangan kiri mana-mana dulu pun boleh dari segi kewajipan. Maknanya ini bukan dari segi kewajipan. Bahas. Imam Syafi'i pula, dia kata bahas pula macam mana. Pernah satu ketika pensyariatan haji tu, yang apa dia panggil, Safa ke Marwah tu, Safa ke Marwah. Jadi Safa ke Marwah dia kena ni kan, macam berulang alik lah kan, Safa ke Marwah, sa'i, apa dia panggil, dia ambil daripada peristiwa Siti Hajar yang berlari-lari dan sebagainya lah cerita tu. Sekarang ni ayat Quran turunlah, inna safa wal marwata min sya'airillah. Tu ayat dia, maksudnya sesungguhnya Safa dan Marwah tu syiar. Okey. Jadi maka pensyariatan kena itulah Safa Marwah. Soalannya Safa dulu ke Marwah dulu? Sebab inna Safa wal Marwah, dan best tu kalau kita seronok dan bila dan mana-mana dulu boleh. Tapi kita tahu tak yang mana dulu? Safa dulu kan? Itu dah siap masak. Dah jadi hukum. Asalnya tak, dan bila dan macam tadi lah, mana-mana dulu boleh. Kemudian sahabat tanya Nabi jawab, abda bima bada Allahu bih. Kau mulakan dengan apa yang Allah mulakan. Settle, pukul. Habis jadi Allah sebut apa? Basuh muka dulu. Basuh apa pula? Tangan. Ikut yang Allah kata. Kerana itu mukjizat, tak mungkin saja-saja letak turutan tu. Iaitu pukul habis. Sama lah juga. Dua dulu. Awak kena dua. Itu juga ada asalnya. Tapi bukan yang terbiasa lah. Itu yang bukan yang mutamat yang kita dah buat dah betul lah. Contoh kita makan buah dulu ke nasi dulu? Nak cerita pasal tertib lah. Tak, kita dulu. Dulu tak macam tu. Penama dah pencuci mulut. Mana ada orang cuci mulut, awal-awal lagi belum makan dah cuci mulut. Mana ada, maknanya kita makan akhir. Baru je 10 tahun kot. Ada 10 tak? 10 kot. Rasanya kalau tahun 89 ke 90 pun rasa tak ada bunyi lagi makan
apa ni buah dulu tak ada. Rasanya 2000 kot. Tak perasan. Okay, maksudnya barulah. Lagi orang lama lagi dia perasan. Tahun 70-an pun tak ada lagi. Lagi orang perasan. Orang lama lah. Kita tak sempat lagi. Jadi, makan sebenarnya makan buah dulu. Bukan makan nasi dulu. Ataupun kita makan nasi dulu. Akhir sekali kita dah tahu kita makan buah dulu. Ambil kat mana? Sebab cerita tertib kan. Nak kita tengok tertib daripada mana asal usul. Dia asal usul daripada surah Waqiah. Buka lalu Waqiah. Kaf hafal dah lupa pula hari-hari Waqiah nak kaya kan. Waqiah. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Kan? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain. 3 ayat. Cukup lah. Cukup lah 3 ayat kan? Kan betul lah? Cuk makna apa? Makna. Oh, bukan Quran on the right. Kan? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ni cerita dalam maksudnya syurga lah. Cerita dalam syurga, orang masuk syurga, seronok orang semua masuk syurga dan sebagainya. Akhir sekali waktunya dia ceritalah semua akhir sekali dia cerita pasal makanan. Ayat 20 22 kan, 20 hingga 22. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, mereka memakan buah-buahan di dalam syurga. Dalam tu. Lepas tu walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung. Burung yang mereka nak. Tengok, aku nak makan burung. Ting, jadi burung kan katalah, ataupun apa kita mana wasalwa itulah sama juga burung juga tu. Jadi bila kita nak makan burung. Jadi ulama mengatakan wa fakihatin mimma yatakhayyarun, buah. Kemudian walahmi tayri mimma yashtahun, burung, makan burung. Maksud burung adalah makan berat. Ialah makan yang berat, protein, nasi berat. Buah-buah pula wa fakihatin mimma yatakhayyarun tu buah, maksudnya ringan, jenis yang tanam, tumbuh-tumbuhan. Makan. Jadi Allah mulakan dengan wa fakihatin, buah dulu. Maka sebab tu kita makan buah dulu, barulah makan berat. Lepas tu wa hurun 'ain. Apa hurun ni? Bidadari. Lepas tu buat apa? Jalan. Itulah kalau orang mula-mula makan buah, lepas tu makan nasi, makan berat, lepas tu cari bidadari. Itulah dia punya step. Jangan cari bidadari tengah-tengah lapar. Jangan. Jangan. Cari bila dah kenyang. Itulah cerita dalam tu. Dan ulama-ulama perubatan ataupun perubatan Islam ni, dia cuba mengkaji-kaji lah. Bila perut kenyang macam ni, nak bersama suami isteri gede-gede, panjanglah cerita dia orang. Daripada benda macam ni je. Itu namanya mukjizatnya. Mukjizatnya Quran. Dan sama juga kalau kita tengok buka puasa disunatkan makan buah dulu, kurma. Kurma dulu. Jadi kalau tak ada kurma, makan buah-buahan yang bukan kurma, janji buah-buahan kan. Kalau tak ada buah-buahan, makan makanan yang tak disentuh api. Itu dia tertib untuk mula-mula buka puasa ni. Lepas pada tu bawa air kosong. Lepas pada tu barulah belasah je lah, dah tak ada dah semua. Nampak? Kenapa yang ulama meletakkan makanan yang tidak disentuh api? Nak bagi tahu buah-buahan mana sentuh api. Jadi dia ambil sempena tu. Jadi asalnya makan kurma betul, tamah, tak kisahlah rutab ke apa semua, buatlah pilihan. Kemudian tak ada makan buah kerana dia tak disentuh api. Kemudian tak ada air kosong permulaan, okey. Tak ada juga, tak boleh buat apa lah, belasah aje. Macam mana dah tak ada dah semua? Okey. Jadi tertib keindahan bahasa tu. Jadi kesan dia, natijah daripada tertib ni, apabila ada anggota ada 4 tu yang tak kena, dia dah wuduk habis dah baca doa wuduk dah. Kemudian bila lepas pada tu baru perasan ada anggota yang tak kena wuduk, yang tak sempurna, ada anggota yang tak sempurna tak kena air. Di tangan, di kepala tak logik, di muka ada sisik ikan, di tangan ada cat, ada lilin yang tak kena air. Secara automatik selepas daripada
anggota tu semua tak sah ataupun tak kira ataupun lara. Itulah dia punya tertib. Jadi pada mazhab Hanafi, jika tengok ada liquid paper, ada lilin, dia pun buang macam tu. Lepas tu dia ambil air, selalu sudu, settle. Kenapa? Tertib tak wajib. Jadi maksudnya muka dia terangkat, tangan dia terangkat, cuma yang itu je tak terangkat hadas. Kepala dia terangkat, hadas lah. Kaki terangkat. Cuma tak boleh sembahyang lagi sebab ada kat situ. Boleh buang, letak air. Tak apa. Mana clear dah. Okey, clear. Tertib macam mana? Mazhab Hanafi tak ada tertib. Tu beza. Mazhab Syafi'i tak boleh. Dia kena buang dulu, basuh kat situ, sapu kepala, basuh kaki. Tu tertib. Sekarang ni mazhab Hanafi tu masih lagi diorang Sampai sekarang. Ya. Yang kita dan kita tengok dia orang buat tu kerana sunat bagi mereka ikut. Sebab tu dia orang buat. Tak ikut tertib tu sunat bagi mereka, tak wajib. Sebab tu dia buat juga. Bukan sebab wajib, tak. Bukan sebab wajib. Kita buat sebab wajib. Dia orang buat sebab sunat. Kalau ada juga yang tak buat. Ada yang tak buat. Pernah tengok. Ada dekat UIA. UIA kan ramai macam-macam campuran. Tapi U lain tak jumpa UIA. Pergi tengok. Dia ambil. Dia pergi, dia buka stokin. Dia basuh kaki. Biasa kot. Stokin bau apa, dia basuh kaki dulu. Kita duduk situ, duduk main air. Main air kolah. Dia basuh. Kemudian, rasanya Pakistan kot rasanya lah. Orang macam jenis India tu lah, Pakistan. India putih tu. India putih lah yang panggil. Pakistan rasa. Ataupun Kashmir. Tu jenis putih kan? Lepas tu, lepas dia basuh kaki, sungguh dia basuh. Basuh. Lepas tu dia lap. Dia pakai stokin balik. Dia pakai kasut. Lepas tu dia basuh muka. Setangan, kepala. Lepas tu belah. Itu yang tahu sebab dia pakai kasut balik tu kata apa pula orang ni buat right? Itu yang tahu tu. Kita pergi kejar terus lah. Pergi kejar, tengok-tengok tak faham dia cakap apa. Kita nak bercakap, kita nak sharing. Apa-apa, tak erti lah dia cakap apa benda. Tak faham langsung. Dia cakap. Dari segi hikmah tak ada tu turutan. Dia kalau ikut hikmah, basuh di kawasan yang kenapa wuduk ni anggota tu kerana yang paling banyak terdedah pada kotoran, debu-debu. Yang kedua paling banyak buat maksiat, buat dosa. Itu juga. Itu je dari segi hikmah. Cuma tertib tu bolehlah kalau kita nak kata dalam empat ni paling banyak buat dosa muka. Sebab apa? Muka tengok aurat orang, bercakap. Boleh lah kalau nak cari sendiri hikmah tu. Cakap apa semua. Lepas tu, yang kedua yang buat, tangan. Yang banyak buat benda-benda dosa lah, apa-apalah. Yang banyak juga kepala, iaitu otak. Duk fikir bukan-bukan. Lepas tu last kali kaki melangkah pergi tempat-tempat. Boleh lah kalau nak cari hikmah macam tu. Kenapa tertib tu jadi macam tu? Tapi, kalau kata yang mandi tadi, orang tua yang kata mandi kaki dulu. Dan termasuk doktor. Tapi kalau ikut hukum syarak, kalau ikut sunnah, tak. Sunnah kepala dulu. Bukan kata, tak boleh kalau saya mandi kepala dulu. Kan bila kita mandi, badan kita dia ada unsur api, unsur panas. Ada haba. Bila panas, mandi kot kepala, dia turun panas tu ke bawah, sampai ke lutut, sampai ke betis. Kemudian dia tak boleh keluar, tak ada lubang. Udara panas tu tak ada lubang. Nak keluar ke mana? Jadi kalau basuh kaki dulu, udara panas tu naik atas sikit. Lepas tu naik atas, dia akan keluar banyak lubang dah tu. Masuk kat sini dah ada lubang dah, dia akan keluar sikit-sikit. Sampai sini, paling banyak lubang, dia akan keluar semua udara panas. Tak adalah udara panas yang terperangkap. Taklah pening kepala, taklah sakit kaki, gaut tak ada. Contohlah, tak tahulah gaut tak. Contohnya taklah ada penyakit. Itu kita kata, itu doktor kata, itu orang tua mengikut pengalaman dia. Nabi kalau kita baca riwayat, Nabi mandi kepala dulu. Soalan sekarang ni, kita nak mandi mana dulu? Kalau lah mandi kepala dulu tak ada masalah, mandilah. Kalau dengan mandi kepala dulu pening kepala, tak payahlah buat. Macam tu je. Tapi kalau kita kata yang hikmah mandi kaki dulu kerana udara panas, boleh terima. Tapi kalau sunnah, kepala dulu. Ada seorang member tu, dia tak boleh makan hati lembu, hati kambing tak boleh makan, hati ayam semua hati tak boleh makan. Penyakit darah apa tah? Hati tu kan darah, dia makan darah dia jadi apa tah? Naik ke apa? Turun. Tak kisahlah, darah dia jadi problem lah kalau dia makan banyak-banyak hati. Dan dia pula sama juga. Dia kalau mandi, dia tak boleh mandi kepala dulu. Memang dia akan jadi rasa semacam.
dia pening kepala, macam-macam. Jadi dia mandi kaki dulu. Asalnya dia mandi kaki dulu. Bila dah tahu sunnah tu, dia buat mandi kepala dulu. Kalau tu tak boleh, sunnah kena ikut. Suka hati dia lah, dia nak tanggung. Hati pula, dia makan juga. Kerana ketika korban, Nabi SAW dia ambil setapak tangan je. Hati tu. Ambil yang tu, yang lain, yang daging semua sedekah. Ambil sebesar tak tangan. Dia tak boleh makan, dia makan juga. Sampai pun penyakit-penyakit. Suka hati. Maksudnya apa? Walaupun macam tu, tak boleh kita kata, apa buat menyusahkan diri. Tak boleh juga. Suka hati dia lah. Tapi tak boleh kita kata, tak boleh lah mandi kaki dulu. Sebab Nabi mandi kepala dulu. Tak boleh juga. Kenapa pula benda tu kan sunat. Jadi, suka hati lah. Kalau nak buat, nak tanggung risiko, tanggung. Habis, minum air gas selamba je, tanggung risiko lah juga tu. Tiba-tiba, kata apa kau ni makan hati? Kau tak boleh makan hati kan? Kau ni ambil risiko, walaupun sunnah, tapi tengoklah keadaan. Kau tak boleh, janganlah makan. Kita seolah nasihat kat dia, seolah dia buat benda-benda yang tak cerdik. Dalam keadaan yang sama, dia minum air gas juga. Yang tu kenapa kau tak nasihat? Nampak? Jadi sepatutnya, kalau yang cantik sekali adalah apa nama ni, kalau tak boleh lah. Dia sunnah kan benda yang baik kan. Ya. Tapi kalau benda dah jadi berlaku macam tu. Itu yang kata sahabat ni kata, dia mesti ada something, mesti ada sesuatu yang kita tak jumpa lagi. Jadi walaupun mungkin aku akan pening 3 tahun, lepas tu aku akan baik setelah dia fikir sendiri. Sebab dia kata mesti ada. Ni tu tahap masing-masing lah. Kan ada tahap masing-masing lah. Tahap masing-masing. Dia rasa iman dia dengan Nabi, percayanya sampai tahap tu. Tak apa lah. Dia kata ada, mesti tak jumpa lagi. Sebab apa pening? Sekian. Bila pening macam tu, dalam masa yang beberapa bulan, dah pening, dia akan hilang pening. Kita je tak jumpa lagi. Dia kata macam tu. Tak apalah. Jadi, sunnah mesti benda baik. Betul? Mesti benda baik. Betul lah. Betul kata, ada orang kata, madu. Madu, gini, makan ni bagus ni. Dia kata tak, ada penyakit yang tak boleh. Itu kita betul juga. Tak payahlah amal. Tapi ketika Nabi kata madu tu ubat segala, ibu segala ubat. Dia makan walaupun dengan sebab tu kencing manis naik. Dia kata apa? Dengan dia makan, kencing manis tu naik tinggi, lepas tu dia turun tu kan. Suka hati dia lah. Maksud faham tak? Kita tak payah nak halang dan tak payah pula nak seolah-olah engkau ni macam dia tu salah, macam tak cerdik. Janganlah sampai macam tu. Masing-masing iman masing-masing lah. Dia rasa dia percaya macam tu, pasal lah. Tapi kalau tengok perubatan, dia akan beritahu lah. Ada ni, kalau madu, tengok pula madu. Nabi sebut madu mana? Madu yang lebah yang pergi ambil sekian. Panjang lah pula. Pergi ambil di mana? Di kawasan yang panas, di kawasan padang pasir. Jadi nama madu sekian. Ni, ini ubat yang Nabi kata ni. Kita kat sini, banyaknya khatulistiwa ni, banyak lembab semua. Bunga yang dia makan jenis yang lain, jadi tak berkesan lah dengan yang Nabi kata tu. Sebab Nabi kata madu yang tu, bukan yang tu. Itu biar diorang bincang, tu bintang diorang. Memang saya boleh nak bincang benda tu, bukan kita tak tahu, kita tahu. Tualang ada pula yang tak boleh elok dengan tualang. Sebab tualang dia jenis dekat tinggi, orang jenis standard punya belagak punya lebah. Sebab duduk tinggi-tinggi. Salah. Bila duduk tinggi, kadar tinggi, lebih tinggi daripada aras laut gini, gravity tak gravity. Kau kira tu. Saya boleh sebut dia punya kaedah-kaedah. Cuma orang tak ada. Semua madu dah Nabi tak cakap madu hanya di madu Yaman, madu di Mekah. Nabi tak cakap secara takmim merata semua. Suka hati lah. Janganlah sampai kita terlebih kadang-kadang. Kadang-kadang pengamal perubatan dia terlebih sikit. Dia kata ada tertentu. Dia kata aku tak. Nabi kata macam tu aku follow. Macam mana Ibn Abbas dengan Ibn Umar. Ibn Abbas bila Nabi cakap dia ambil makna. Ibn Umar Nabi cakap dia ambil terus. Nabi jalan tapak kaki Nabi, ada tapak, dia ikut tapak kaki. Apa ni bekas ikut. Ikut. Ekstrim. Bagus tak ekstrim dengan Nabi? Bagus lah. Suka hati dia. Tapi Ibn Abbas bagus tak? Bagus juga. Nabi cakap, kau jangan sembahyang asar selagi tak sampai ke satu perkampungan. Ada lelaki situ, tak apalah. Terus masuk tengah-tengah. Kau jangan sembahyang asar selagi tak sampai ke perkampungan itu. Masa bertolak tu, lepas zuhur. Ada sahabat faham, jika dengan Nabi kata, dengan kau berjalan tanpa berlengah-lengah, dia akan sampai sempat sembahyang asar kat sana. Jadi jika tak sempat atas sebab-sebab tertentu, kena sembahyang asar juga. Sebab sembahyang asar kitabam mauquta, ada waktu yang telah ditentukan. Kalau tak sempat, wajib sembahyang sebelum habis waktu, walaupun tak sampai. Walaupun Nabi kata jangan sembahyang selagi tak sampai. Nampak dia faham ke situ?
Ada sahabat kata Nabi tak bagi semayang, tinggalkan semayang semua. Dia sampai akhir sekali meninggalkan semayang. Sebab Nabi kata jangan semayang selagi tak sampai. Nampak? Dia faham. Nabi tak salah pun dua-dua tu. Tak salah pun. Sengih je. Okey, habis macam tu. Kau faham kau. Kau ambil direct macam tu, kau faham kau. Tak salah pun. Tak menyalahkan pun. Bukan kata silap tu. Tak salah. Macam kes tayamum tu kan. Sahabat tu berguling dalam kata mandi wajib. Kalau nak tayamum takkanlah muka tangan, mestilah berguling. Sahabat ni kata tak, bila tayamum muka dengan tangan aja. Nabi pun sengih macam tu je. Sebenarnya Nabi kata cukuplah memadai. Itu Nabi cakap. Memadailah muka dengan tangan. Yang ini sahlah juga kerana dia berguling tu termasuk kena muka sekali dengan tangan lah. Nampak tak? Nabi bagi tahu. Yang ni tu Nabi senyap je. Dekat situlah dia. Okey, nak tengok masalah lain sikit. Apa dia? Pada mazhab Syafi'i, saya nak masukkan dalam masalah mualat. Mualat tak ada dalam kitab kita. Nak masuk. Mualat ni berturut-turut. Mazhab Syafi'i, mualat sunat, tertib wajib. Ya betul lah kan? Betul tak? Betul. Mualat sunat, tertib wajib. Ke tak faham mualat tertib? Mualat tu berturut-turut, tertib tu yang dahulu dia dahulukan ikut nombor. Okey. Mazhab Syafi'i, mualat sunat, tertib wajib. Betul ke tak? Nak tanya dulu. Betul lah kan? Maksudnya dia boleh masuk tangan, dia boleh pergi makan dulu. Kemudian lepas habis makan, dia sapu kepala, basuh kaki. Jadi tak berturut-turut dia ambil wuduk. Sah? Sah. Okey. Jadi mazhab Syafi'i, sunat mualat, tertib wajib. Okey. Mazhab Maliki, mualat wajib, tertib sunat. Mazhab Maliki. Terbalik. Anak murid dia, mualat tu sunat, tertib tu wajib. Imam Syafi'i. Tok guru dia Imam Malik, mualat wajib, tertib sunat. Terbalik anak murid kan? Tok guru. Mazhab Hanbali, mualat wajib, tertib wajib. Mazhab Hanbali. Jadi jika berhenti sekejap, jawab telefon, kejap aku ambil wuduk ni, nanti aku call baliklah nak semayang ni. Lagi 10 minit lah nak habis semayang. Kau tunggu letak. Kalau mazhab Hanbali, dia kena basuh muka balik. Dia tak boleh lah sambung lah kepala, sambung kaki, tak boleh. Sebab mualat wajib, tertib juga wajib. Tu mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi, mualat sunat, tertib sunat. Nampak? Semua cukup set. Tu sebab tu saya tulis sebab menarik. Ini antara mazhab empat mazhab ni menarik. Mazhab Syafi'i, mualat sunat, tertib wajib. Mazhab Maliki, mualat wajib, tertib sunat. Mazhab Hanafi, mualat sunat, tertib sunat. Mazhab Hanbali, mualat wajib, tertib wajib. Semua cukup, complete set. Complete semua. Okey, jadi yang paling baik kita akan buat, yang paling baik sekali adalah buat mualat wajib, tertib wajib, ataupun ikut mazhab Hanbali adalah yang terbaik. Kerana apa? Ihtiyat. Ya kan? Jika kita ambil mazhab Hanbali, maksudnya kita menganggap je, anggap mualat tu wajib, tertib memanglah kita wajib. Mualat wajib, tertib wajib, kita akan ambil wuduk straight terus dan ikut turutan tertib. Empat mazhab mengatakan sah wuduk kan? Itulah terbaik lah. Keluar daripada khilaf, terbaik. Ambil yang paling ketat, terbaik. Okey. Jadi, jika dia dah putus di tengah-tengah, makan dulu, anak masuk bilik air, angkat anak, pergi bawa masuk bilik, bagi kat orang rumah balik anak tu. Contohlah anak dia tengah ambil wuduk, anak masuk, jawab telefon, buatlah sesuatu yang diistilahkan putus mualat, sunat ambil balik daripada awal. Sunatlah ambil balik daripada awal sebagai menghormati mazhab Hanbali. Ra'i dia panggil, ra'i. Bes. Okey, dalil sunat mualat dia ambil daripada satu kisah Nabi SAW. Dia wuduk, kemudian ada orang beritahu dia sahabat meninggal dunia. Masa tu tak basuh kaki lagi. Kemudian Nabi pergi sana, akhir sekali Nabi tak basuh kaki. Tak basuh kaki, pergi sana baru basuh kaki sana. Baru basuh kaki di tempat yang dituju. Maksudnya mualat tak wajib lah. Itu dalil dia lah. Ini juga dalil yang mengatakan solat jenazah. Nampak kita tengok ni macam mana boleh jadi khilaf tu. Solat jenazah tak payah wuduk. Sebab sahabat yang berada di pengkebumian tu, dia tengok Nabi sampai-sampai basuh kaki. Sahabat yang daripada awal, dia tahu Nabi ambil wuduk tapi tak sempat nak habis. Jadi yang daripada awal dia kata wajib
ada wuduk solat jenazah. Yang duduk di situ tak ada, dia tak ambil, dia basuh kaki aja. Jadi itulah berlaku khilaf masalah tapi sebenarnya tak ada wuduk, tak wajib wuduk solat jenazah, dia agak kuat, dia muqabil as-sah. Dia maksudnya bukan pendapat dhaif, dia agak kuat tapi bukan muktamad. Pendapat dia panggil muqabil as-sah. Dia bukan as-sah, dia bukan yang kita nak pakai, bukan. Dia pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Macam bak haid, naqaq hukum suci ke hukum haid? Oh, jahanam. Yang tahulah, yang tak tahu jahanam. Naqaq. Hukum suci ke hukum? Oh, tahu. Oh, pergi sini balik. Hukum suci dengan maksudnya hukum suci? Fatrah naqaq. Bukan fatrah. Fatrah lain, naqaq lain, jangan campur. Naqaq ni maksudnya hukum bukan. Fatrah ada darah, naqaq ni dia suci. Tahu hukum. Memang dia suci. Dia kering. Hukum dia. Hukum haid. Hukum haid. Okey. Itu asah. Muqabil asah. Naqaq adalah suci sungguh. Maksudnya dia semayang, dia puasa sah semua. Yang diamalkan oleh tabung haji, pendapat tu untuk dibuat di Mekah. Tu muqabil asah nombor 2. Nak kata lemah tak? Bukan dhaif. Mutamad haid. Itu yang asahnya. Itu yang nak beritahu dari segi asah dengan muqabil tu apa benda. Sebab kadang-kadang pendapat mutamad tapi yang dhaif kita yang sebut dhaif. Dhaif tu kalau boleh jangan amal, tak adalah dhaif tu. Kecuali benda-benda dah terdesak. Yang ni bukan dhaif. Itu nak sebut dia pendapat kedua. Sentuh laki perempuan dalam mazhab Syafi'i batal wuduk dua-dua. Yang sentuh batal, yang menyentuh batal, yang disentuh batal. Muqabil bukan. Dhaif yang menyentuh aja batal, yang disentuh tak batal. Itu dhaif. Dia muqabil asal ni dia martabat dia agak tinggi. Dalam surau sembahyang dia tak boleh ada tabir, dia tak boleh ada dinding lah kita kata. Dia mesti boleh pergi ke imam tanpa berpaling kiblat kiri kanan, secara rambang lah cerita benda ni. Jadi dia mesti boleh tahu pergerakan imam sama ada melalui pendengaran ataupun penglihatan, dan dia boleh pergi dekat imam. Pergi tu maksud dia tak ada halangan. Tu surau ataupun selain daripada masjid ataupun di rumah ataupun di mana-mana. Muqabil asah dia, jika pintu ada, pintu tu tertutup tapi boleh buka, tetap tak boleh juga. Itu asah. Itu yang mutamad. Tapi muqabilnya, janji dia boleh nampak, maksudnya jarang-jarang, walaupun dia kena buka pintu untuk pergi, walaupun dia namanya hadangan, sah juga. Kedua dia, itulah. Kalau faham lah, tak faham kita masuk bab tu nanti. Nak beritahu ada dua pendapat, ada dua jenis. Yang pertama kita panggil dhaif, yang kedua kita panggil muqabil asah. Muqabil asah ni lebih kuat daripada dhaif. Kalau ada orang nak amal pun tak boleh kita kata kat dia apa? Kau ni ambil dhaif saja, tak boleh. Sebab dia bukan dhaif. Yang boleh kita cakap yang dhaif tu. Kau ni dhaif. Syarah dengan Ibn Hajar lah. Macam tu lah. Kita tak boleh nak kata apa kau ni asyik ambil yang tak boleh. Sebab dia kuat juga. Nampak kuat juga. Okey, dalil yang kata wajib. Tadi dalil yang mengatakan sunat sebab Nabi pergi basuh kaki di kawasan tu. Okey, jauh, okey. Dalil mualat pula, wajib mualat pula, anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a zufrin ala qadamihi fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa ahsin wudu'aka faraja'a thumma shalla. Seorang lelaki wuduk, kemudian dia tertinggal basuhan pada kuku kaki, dia tak kena sikit. Okey. Dan dia semayang. Lepas semayang, dia tengok kuku kaki dia tak kena air. Nabi kata, ulangi semula wuduk dan basuh dan semayanglah balik. Nabi kata wuduk, sempurnakan balik wuduk. Maksudnya ulang semula wuduk. Irji' fa ahsin wudu'aka. Kembali balik, kau wuduk balik. Dia istilahkan kau pergi wuduk balik, Nabi kata. Jadi wuduk balik, Nabi tak kata kau pergi basuh yang mana tak kena. Tak. Sikit-sikit macam tu lah. Jadi yang kata wajib mualat sebab Nabi suruh ambil balik. Sebab dah lama dah semayang dah apa dah. Semayang tak sah kan. Itulah.
Okey. Dalam kitab Majmu' juga saya ambil ni Fiqh Manhaji ni. Imam Nawawi mengatakan para ulama Asy-Syafi'i berhujah tentang wuduk Nabi SAW dengan hadis sahih yang diambil daripada para sahabat. Mereka semuanya menceritakan bahawa Nabi SAW melakukan secara tertib. Ramai sahabat yang menyaksikan dan di beberapa tempat yang lain pula terdapat banyak perbezaan dalam menceritakan sifat-sifat wuduk, baginda dari segi bilangan membasuh atau menyapu sama ada sekali, 2 kali atau 3 kali dan lainnya. Namun demikian tidak ada yang mensabitkan sifat wuduk Nabi dilakukan secara tertib. Jadi maksudnya dia kata banyak riwayat yang kata Nabi ambil basuh muka 2 kali. Ada riwayat ambil basuh muka 3 kali. Ada riwayat basuh muka sekali. Sapu kepala ada riwayat sikit. Ada riwayat separuh. Ada riwayat macam-macam. Ada riwayat semua. Kaki ada riwayat macam ni. Ada riwayat macam ni. Semua macam-macam ada riwayat. Tapi satu je persamaan. Mesti muka, tangan, kepala, kaki. Itu kerana tu tertib tu kuat kat situlah. Okey. Bilangan sama. Bilangan mazhab Syafi'i bukan. Bilangan semua satu. Semua sekali. Semua rata. Tak ada. Sebab bila dah banyak, ini ada yang buat 1, ada buat 2, ada buat 3, akhir sekali yang kurang sekali adalah yang wajib. Dia ambil macam tu. Kaedah dia macam tu. Sebab ada Nabi ambil 2 kali, ada ambil 3 kali kan. Jadi yang 2 kali tu mazhab Syafi'i tak ambil lah terus hadis tu. 2 kali. Sebab 2 kali hukum makruh dari segi bilangan. Tak ambil maksud apa? Mungkin sahabat tengok 2 kali sebenarnya 3 kali. Macam tu. Ataupun mungkin 3 kali pada takdirnya yang sebut tu. Takdirnya tu kan. Sekali kalau kepala, sekali kan, ambil 2 kali. Tu 3. Sahabat tengok celup tu 2 kali. Jenis-jenis macam tu lah. Jadi yang semua sepakat sekali tu adalah wajib. Selesai. Dari segi bilangan 3 kali adalah sunat. Semua juga sepakat. Yang tak sepakat kepala. Kepala sebahagian mazhab mengatakan sekali je kepala. Yang sunat yang sekali, tak sunat 2 kali, tak sunat 3 kali. Mazhab Syafi'i kias. Itulah dari segi bilangan. Dalam bab mandi wajib tak adalah tertib kan? Bab mandi wajib ada tertib tak? Tak ada. Mualat ada? Tak ada juga. Kan dah cerita sebelumnya kan anak tok guru tu kan yang dia mandi. Akhir kali dia mandi separuh main ke kepala dulu. Dia mandi kepala dulu, lepas dia jimat apa malam pengantin. Lepas tu pukul 12 tu dia pergi ambil air, dia basuh kepala. Lepas tu tidur. Esok bangun, pergi masuk bilik air, basuh sampai ke bawah. Sambung mandi wajib. Kering kepala. Something wrong. Menantu aku dah 3 hari dah kering kepala ni. Dia malu. Tani malu. Walaupun dah sah pun malu juga. Malu. Okey. Kita masuk dalam bab. Kenapa panjang sangat dalam bab ni? Tak boleh. Kita memang akan melainkan 2 surah ni, kita tak boleh sambung. Ni banyak sangatlah bobek ni. Kena habiskan juga ni. Lepas tu dalam masalah dalam rukun ada rukun dengan maksud kita akan datang nanti masalah jika ada balutan, basuh muka, lepas tu kena basuh muka, basuh tangan, lepas tu kena tayamum. Lepas tayamum, sapu kepala, basuh kaki. Apabila ada balutan, itu nanti nak bagi tahu awal kerana dalam rukun tu dia ada rukun. Adakah rukun wuduk dia ada rukun. Sekejap mana Okey, dalam masalah ni dah dibincanglah dalam daurah tu. Sebab sini ada yang tak pergi daurah kan. Live pun tak dengar, kena sebut sekali lagi lah. Dah dengar 2 kali lagi, mantap lah. Ni ada ni. Ada. Mantap lah. Okey. Pernah dengar tak orang ambil wuduk? Ni cerita masalah tertib lah ni. Masalah tertib, dia masuk dalam tertib. Wuduk ambil dalam gayung. Lepas tu main celup je. Pernah tengok? Pernah dengar? Pernah dengar buat tangan niat menjadi penceduk? Pernah yang tu? Jadi celup jugalah dalam gayung tu. Kalau tidak, apa function nak niat jadi penceduk kalau dalam kolah dalam kolah? Apa function niat nak jadi penceduk kalau buka paip? Niat jadi penceduk apa benda? Kan? Jadi bila kita pernah dengar niat jadi penceduk tangan tu, maknanya cedok dalam bekas yang kecil lah. Kurang 2 kolah. Tu lah. Dia, ke situ lah dia pergi kan? Ke macam mana? 2 kolah, banyak air, nak ambil wuduk, niat. Ni aku niat jadi gayung. Ada pula air 2 kolah nak niat apa benda kan? Jadi tak jadi isu lah. Yang jadi isu,
Apabila air tu kurang 2 kolah, dia nak celup, dia nak ambil wuduk. Sedangkan kalau kita tengok hadis-hadis yang sahih, Nabi ambil wuduk dalam gayung. Satu gayung tu kadang-kadang tak habis. Nabi celup. Macam mana kita nak amal? Ada kadang-kadang budak-budak mengaji agama lah, tahfiz ke apa ke, kadang tak kisahlah mana-mana, dia baca hadis macam tu, dia ambil, dia ikut sunnah Nabi, ambil. Air tu jadi mustamal tak? Celup basuh muka, celup basuh tangan, celup sapu kepala, celup basuh kaki. Tu lah, tak pergi lagi. Okey. Dia macam ni. Nak cerita benda ni sebenarnya, memang penat tau. Okey. Pertama, kita kena faham niat. Niat boleh niat lamsam, niat sekaligus, boleh niat asing-asing. Wuduk ni. Sembahyang tak boleh niat asing-asing. Sembahyang sahaja aku sembahyang, tapi aku nak sembahyang qiyam je, rukuk tak nak. Boleh. Sahaja aku sembahyang yang qiyam. Boleh. Lepas tu dia pun sembahyang Allah qiyam. Sahlah sembahyang dia qiyam. Lepas tu habis waladhdallin amin. Nak rukuk. Aku sembahyang pula yang rukuk pula. Allahu akbar. Boleh tak? Tak boleh, tak sah. Tapi wuduk boleh. Wuduk boleh. Sebab dia bukan rukun, dia fardu. Fardu wuduk. Tu beza dia. Okey. Iaitu dia boleh macam ni. Sahaja aku ambil wuduk. Maksud wuduk adalah basuh muka, tangan, kepala, kaki. Itu maksud wuduk. Jadi sahaja aku ambil wuduk, buf. Okey. Hilanglah. Tak fikir apa dah. Dia pergi masuk tangan. Tak perlu niat dah tangan tu. Perlu niat ke? Kalau dia boleh niat, ataupun kalau sentiasa kesedaran dia sedang ambil wuduk ada, wali ya tak lama. Jadi wali ya. Aku ambil wuduk. Wuduk. Dia tahu kesedaran dia sedang ambil wuduk. Ambil wuduk. Sedar. Lepas tu wuduk juga. Basuh kaki. Kita tak. Saja aku ambil wuduk. Lepas tu nak sembahyang sekejap lagi, nak duduk kat mana kan? Sah ke? Kita tak niat pun nak basuh tangan. Tak niat pun nak basuh kaki. Tak niat pun nak sapu kepala. Kita hanya niat nak basuh muka je. Tapi bila kita kata sahaja aku wuduk tu zup lintasan kita, bayangan kita adalah muka, tangan, kepala, kaki sekaligus. Jadi dengan kita niat macam tu, tak perlu dah kita nak niat tangan, niat kepala, niat kaki. Habis. Boleh tak niat asing-asing? Boleh. Wuduk boleh niat asing. Iaitu aku nak ambil wuduk yang muka saja, tangan tak nak. Okey. Terangkatlah hadah kat muka. Okey, sekarang nak ambil wuduk yang tangan pula. Boleh, sambung. Sembahyang tak boleh. Wuduk boleh, sambung. Lepas dah basuh tangan, aku nak ambil wuduk yang kepala pula. Boleh. Ikut tertib lah. Aku nak ambil wuduk yang kaki pula. Boleh. Jadi, jika saja aku ambil wuduk yang muka saja. Okey. Terlupa nak niat. Terlupa. Lupa nak niat, kena masuk balik tangan. Siapa suruh kau potong-potong niat tu? Okey, yang tadi tu, yang duk berangan tadi tu, tak apa, saja aku ambil wuduk. Wuduk tu muka, tangan, kepala, kaki. Wuduk yang dia maksudkan. Yang ini wuduk yang dia maksudkan muka saja. Okey, jadi boleh asing-asing. Kat situ banyak yang missing information, maklumat yang tak ada. Sekarang masuk maklumat baru. Iaitu niat wuduk boleh dicerai-ceraikan. Dengan syarat, ikut juga tertib dia. Dengan syarat, jika dia nak basuh anggota seterusnya, dia mesti niat sekali lagi. Nak basuh seterusnya, kena niat sekali lagi. Siapa suruh kau cerai-cerai kan? Okey, habis kita. Ketika nak ambil wuduk, ketika dia basuh muka kali pertama, maka terangkatlah hadas kat muka. Terangkat hadas kat muka. Kat tangan angkat, terangkat tak? Terangkat. Bila dia ambil basuh muka dan terangkat dekat muka, anggota mana yang sedang menunggu? Tangan. Tapi dia nak buat apa sekarang ni? Nak 3 kali? Dia nak 3 kali. Dia nak 3 kali. Jadi dia basuh muka kali kedua, basuh muka kali ketiga, baru tangan. Tapi sebenarnya tangan menunggu awal-awal lagi. Giliran tangan awal-awal lagi. Sebab fardu tu lepas muka sekali, tangan dah giliran dia, dah menunggu-nunggu dah. Cuma, itu yang bila dia basuh kali kedua, ada niat yang tak langsung sebenarnya. Dia angkat air tu sebenarnya dia nak basuh muka. Bukan nak basuh muka kali kedua. Bukan nak basuh tangan. Dia ada niat tak langsung. Kali kedua, kali ketiga tu. Jika tak ada niat tak langsung tu, sebenarnya tak dapat fadilat 3 kali. Untuk mendapat fadilat 3 kali,
meniga, dia mestilah basuh muka 3 kali. Dia tak boleh basuh muka sekali, basuh tangan, lepas tu basuh muka 2 kali lagi. Tak dapat fadilat tu. Tapi sahlah, fadilat tak dapat. Dia kena berturutan. Jadi, ketika dia basuh muka, tangan dia sedang menunggu. Dia pegang je air, tangan terangkat terus. Jika dia niat terus, niat semua, niat wuduk adalah muka, tangan, kepala, kaki. Tangan terus terangkat. Kena dia tangan terus terangkat sebab tangan sedang menunggu. Tapi dia ada niat lain. Niat apa? Nak basuh muka kali kedua. Kerana tu tangan tak terangkat. Kerana tu dapat fadilat 3 kali, meniga tu. Okey, habis kat situ. Kita cerai-cerai. Dah faham sikit tu, kita cerai-ceraikan pula. Ketika dia air gayung. Dia ni ambil gayung ni. Okey. Sahaja aku ambil uduk, letak. Terangkat tak hadas muka dia? Memanglah dia tak basuh muka, basuh tangan. Okey. Maksudnya, sahaja aku ambil uduk, terangkat tak hadas tangan dia? Tak juga. Kenapa? Tertib tadi. Tu dah maksudlah tertib. Kerana selagi muka tak terangkat, tangan tak akan terangkat. Okey. Dia ambil air satu gayung tu, gayung macam ni, sahaja aku ambil uduk. Dush. Terangkat tak yang mana kena? Katalah kena semua. Terangkat semua. Air tu air apa? Semua? Okey, semua. Okey. Okey. Sekarang ni kita tengok pula hadis tu. Cerita hadis pula. Nabi ambil, pertama dia ambil gayung, dia tuang dulu kat luar basuh tangan. Dia kata kerana tangan tu kamu tak tahu tangan kamu tidur kat mana. Fahamlah bahasa kiasan Nabi. Masa tengah tidur, entah duduk selak apa semua, mungkin ada najis, celup, muntah najis semua air. Jadi basuh di luar 3 kali. Itu memang 1, 2, 3. Maknanya dah clear. Okey. Dia ambil. Sahaja aku ambil uduk, rendam. Terangkat tak ada kat tangan? Tak. Buff. Terangkat semua kat muka. Semua habis terangkat muka. Menunggu tangan kan? Okey, sekarang nak basuh muka kali kedua kan? Celup. Semua mustakmal. Tak, dia niat lam semualah macam biasa, ambil uduk macam biasa, niat macam biasa. Sahaja aku ambil uduk dengan maksud muka, tangan, kepala, kaki. Dia celup je, nak basuh muka kali kedua, dia celup je, mustakmal lagi semua. Sebab tangan sedang menunggu. Habis kali kedua nak basuh, sunat. Mustakmal terus. Tangan terangkat, yang mana kena? Ni banyak ni. Maksudnya basuh sekali je muka? Tak, kalau dia buat macam tu, tangan dia terangkat hadas sikit, air tu mustakmal terus. Tapi dia pun sambung aja. Jadi maksudnya apa? Untuk dia dah tak sah lah. Sebab dia guna air mustakmal. Jika niat macam tu. Jadi macam mana nak buat? Niat dia macam ni. Ulama mengatakan niat sebagai pencedok. Tu dah jadi pencedok. Tapi macam mana nak niat pencedok tangan? Tangan aku nak pencedok macam mana? Okey, mari kita faham dengan cara maksud niat pencedok tu, mari kita faham. Ni maksud dia. Maksud ulama mengatakan niat pencedok tu macam ni niat dia. Okey, ketika dia nak basuh muka, saja aku ambil uduk, dia tak kisah dia celup ke tak celup kerana takkan terangkat adas tangan dia. Ambil air. Basuh, sahaja aku ambil uduk. Sahaja aku ambil uduk yang muka saja. Muka je. Tangan tak nak. Muka je. Boleh kan? Dia nak asingkan. Okey. Lepas tu, celup lah. Kalau dia celup, akan terangkat tu. Yang kali pertama, dia tak perlu niat apa. Dia cuma ambil air, basuh muka. Tangan dia takkan mengangkat hadas pun. Sebab muka tak sempurna lagi. Kali pertama dia celup, dia basuh muka, terangkat muka, hadas kat muka, dan air tu jadi mustakmal. Air tu kekal mutlak lagi. Okey. Jika dia celup macam tu aja, semua jadi mustakmal. Dia kena niat pencedok. Itu yang jadi niat pencedok tu. Sebenarnya macam mana? Tadi dia dah niat nak basuh muka. Ini untuk faham pula maksud niat pencedok tu. Basuh muka. Kemudian ni apa ni? Aku nak basuh muka. Aku nak basuh muka. Masa cedok. Lepas tu sampai atas, basuh muka. Kali kedua. Jika dia tak niat basuh muka, jika dia ataupun dia niat penuh, niat wuduk penuh, air tu mustakmal je boleh celup. Sebab tangan dia sedang menunggu. Jadi, istilahnya niat pencedok ya. Nak basuh muka. Niat pencedok lagi ya. Jadi macam pelik. Jadi saya buat agak lain sikit.
aku nak basuh muka. Aku nak basuh muka. Aku nak basuh muka saja. Muka saja. Muka saja. Basuh muka. Angkat. Jadi tangan tak terangkat lah sebab dia niat hanya muka. Tangan dia tak niat. Dia asing-asingkan niat. Boleh? Aku nak basuh muka. Kali ketiga pula. Nak basuh muka. Nak basuh muka. Nak basuh muka. Basuh muka. Okey. Dah 3 kali selesai. Air kekal mutlak. Tangan tak terangkat. Dia pun nak basuh tangan. Angkat. Semua mustakmal. Betul? Habis macam mana? Sama jugalah. Aku nak basuh muka. Bukan. Aku bukan nak basuh tangan. Tak niat apa-apa. Saja nak cedok. Niat pencedok. Gunalah istilah lain. Bukan nak basuh tangan. Apa nak niat apa? Bukan nak basuh tangan. Nak cedok saja. Saja-saja. Ikutlah, tak kisah. Jadi ulama takkan nak buat benda pelik-pelik macam tu. Dia tulis niat pencedok. Sebenarnya tu maksud dia. Dia pun pam, cedok. Nak basuh tangan. Faham? Masih basuh tangan, aku basuh tangan. Niat yang kedua pula, maksudnya niat tu sambung. Okey. Sekali. Celup lagi ni, mustakmal balik. Kenapa? Sebab tangan kiri menunggu tangan kanan dah terangkat. Jika dia celup tangan kanan dia, dah tak mustakmal lah. Sebelum dia buat macam tadi, dia celup je. Mustakmal lah air. Bila dia dah basuh tangan kanan dah terangkat, dia nak buat 3 kali. Dia celup, mustakmal juga kerana tangan kiri problem. Lainlah dia ambil satu. Kalau dia nak ambil satu tangan, tak perlu dah dia niat gayung, tak perlu dah. Dia cuma ambil satu je. Cuma macam mana nak buat? Atau nak ambil kena pula kat sini macam mana? Jadi nak tak nak kena buat macam tu juga. Kalau 3 kali lah. Aku niat cedok ataupun aku bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh tangan. Ataupun aku nak cedok saja. Nak cedok saja. Pop. Nak basuh tangan. Macam itulah. 2 kali, 3 kali. Ataupun bukan. Boleh tak 3 kali. Ni pula sama juga. Aku bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh tangan. Nak cedok saja. Nak cedok saja. Saya tukar ayat lah. Pap dah basuh tangan. Terangkat dah tangan ni. Lepas tu nak basuh yang kali kedua ni, tangan kiri. Tak payah. Tak terangkat dah. Mutlak. 3 kali. Mutlak. 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 Semua mutlak lah. Ambil air. Mutlak. Kenapa tak jadi mustakmal? Sebab dah terangkat. Faham tak? Itu yang ulama' mengatakan niat pencedok tu. Bukan macam mana nak niat pencedok. Tapi itulah maksud dia. Basuh kaki pula. Cedoklah basuh kaki. Takkan terangkat dah. Kerana apa? Tangan dah terangkat lama. Jadi dalam masalah gayung, dalam masalah air kurang 2 kullah, masalahnya tangan yang sedang menunggu-nunggu untuk diangkat hadasnya setelah basuh muka. Tu masalah besar dia. Jadi kalau nak buat cara lain pun boleh. Basuh muka tak payah niat. Tak payah niat. Tak payah niat apa-apa. Ambil saja aku basuh muka macam tu lah. Tak terangkat hadas. Okey. Lepas tu kali kedua dia ambil air, dia tuang air macam tu. Boleh juga buat style tu. Tak nak niat apa-apa. 2 kali, 3 kali. Sekali bukan. Sekali basuh muka, tuang pula. Yang pertama celup, yang kedua tuang. Bila tuang tak mustakmal lah, tuang. Ambil. Tuang lagi sikit. Ambil. Tuang lagi, basuh tangan. Tuang lagi, basuh tangan. Tuang lagi, basuh tangan. Tuang lagi, basuh tangan. Lepas tu tak payah dah. Celup. Suka hati lah. Fahamlah maksud situ. Itu. Ni yang pertama ni cerita kan. Yang maksudnya basuhan pertama kan. Sebab basuhan kedua, macam ni pun tetap mutlak tahu kan. Yang basuhan kedua dia basuhan yang pertama. Basuhan pertama, apabila air tu ada dan air tu berlari, air tu ada kemampuan untuk bergerak di badan, kita gosok, dia kekal mutlak selagi tak berpisah. Bila kita angkat je, yang sini mustakmal dah. Itu pun bukan betul-betul. Bukan. Kadang-kadang ada kena agak-agak lah. Yang mana? Maksudnya okey. Dia maka bila kita angkat jadi mustakmal. Ni hanya basuhan pertama je. Angkat je jadi mustakmal yang ini dah. Yang ni kekal mutlak. Tapi nak gosok je ni. Sini. Tak boleh lah kan. Jadi habislah. Jadi angkat. Jadi apabila berpisahnya air daripada kulit, mustakmal. Basuhan pertama. Sama ada dia angkat dia dekat di sini ataupun dia menitik. Menit keluar je, mustakmal lah. Basuhan pertama. Dan satu lagi, bila dia kalau kat bab basuh tangan, dia pergi mutlak, mustakmal kat sini. Bila keluar border. Kalau basuh muka, ambil air kali pertama, semua kali pertama jangan cerita kali kedua kali pertama. Masuk mutlak terangkat mutlak mustakmal sini. Sebab ni bukan muka. Dia keluar border jadi mustakmal, dia menitik jadi mustakmal. Dua. Sama ada dia menitik di titik sendiri atau kita yang angkat. Basuhan kedua. Basuhan kedua kan. Tak puas hati tak ada masalah. Tak ada masalah dah. Tak ada masalah sebab dah terangkat hadas kan. Yang pertama tu kena rata lah.
Yang dengan syarat yang pertama kena kata. Kalau dia basuh 4 kali, ni tak kena. 2 kali, ni tak kena juga. Tak kena juga, tak kena juga. Sekali pun tak sebenarnya. Yang masuk sekali tu kata semua. Dia masuk 4 kali, 5 kali, baru kena yang kat sini. Baru sekali. Siapa suruh buat macam tu? Maksud sekali adalah rata kena semua. Semua kena. Cukup. Satu lagi. Masa dia tak ada niat yang asing-asing tu, ketika isteri dia sentuh, ketika tangan kan. Isteri dia sentuh. Okey, kalau nak jawapan tu kita kena sambung sikit lagi. Melainkan pada 2 surah. Sekejap lagi sambung. Habiskan aku bab wudu Boleh ke? Esok balik ni. Pertamanya apabila menyelam muhdithun, yakni orang yang berhadas ke dalam air, betul ke sambung sini? Betul lah. Betul lah. Ke dalam air sama ada air itu sedikit atau banyak dengan diniatkan niat yang mu'tabarah, dan jika tiada berhenti di dalam air itu sekalipun memadailah wuduknya kerana jatuh tertib itu pada takdir juga. Ni saya selalu sebut tu. Nak basuh 7 kali air tangan kena anjing. Nak basuh 7 kali air sungai tu keruh dah. Air tanah lah kita panggil. Berjalan kita pun 1 2 3 4 5 6 7. Mana? Boleh macam tu? Ke 1 2. Tak payah. 1 2 3 4 5 6 7. Kenapa? Itu takdir tu maksud tu. Sama juga ambil kolah dia, basuh muka, nak basuh tangan kan? Tak. Goyang sikit. 1 2 3 4 1 2 3 apa? 3 kali je. 1 2 3 Takdir. Dia kena jalan lah air tu. Kalau air tu memang dah ada berjalan, berombak, letak je. 1 2 3. Tapi mazhab Syafi'i sunat gosok. Tak dapatlah sunat gosok tu. Janji katalah ni. Kalau tak kata, tak kira lah mana pun. Jadi disebut kat sini, apabila menyelam orang yang berhadas ke dalam air, sama ada air tu sikit atau banyak. Sikit maksudnya kurang 2 kolah, banyak maksudnya lebih 2 kolah. Tu maksud sikit banyak. Dalam masalah air, sikit banyak tu je maksud dia. Okey? Dengan diniatkan yang mu'tabarah, niat yang mu'tabarah lah, niat sungguh-sungguh, niat penuh. Niat mu'tabarah ni niat yang penuh, bukan niat satu-satu tadi. Basuh muka saja tak. Niat yang penuh sungguh, niat wuduk, muka, tangan, kepala, kaki, niat komplit. Dan jika tiada berhenti dalam air sekalipun, gugur tertib. Dengan maksud yang pertama, dia masuk, katalah kita ambil sungai dulu. Dia terjun sungai. Syung. Saja kami wuduk. Duf. Sah wuduk. Sah. Itulah gitu. Melainkan surah ni gambaran, melainkan dia kata tertib tu wajib. Melainkan 2 ni yang tak wajib tertib. Itulah. Tu kata tu. Ni, kan masuk dia masuk plop terus keluar. Dia lompat terjun tiruk. Lepas tu syup terus keluar. Maksud terus naik atas lantai. Atas tu. Kan? Tak kira. Dia panggil sebenarnya ada satu saat, satu detik yang semua kena sekaligus. Maksudnya muka waktu tu kena juga, ada juga air, tangan ada juga air, kepala ada juga air, kaki ada juga air. Ada satu saat, satu detik 0.0000 mesti ada masa tu. Prop. Jadi pula 0.001 saat tu, 0.001 saat yang ada tu bahagi lagi 4. Tuk 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 tuk. 0.0 maksudnya tu dah segi takdir tu. Tu maksud takdir. Dia sebenarnya ada tertib. Tuk 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 tuk. Macam tu. Tertib tu. Okey. Jadi sebenarnya melainkan pada 2 surah sebenarnya ini juga ikut tertib. Tapi dia kata macam tak ikut tertib. Biar kena kepala dulu. Sebenarnya memang kena kepala dulu, waktu tu kepala tak terangkat. Bila kena muka terangkat. Lepas tu kena tangan terangkat. Kena kepala dah terangkat, kaki terangkat dalam masa yang sangat laju. Itu maksud takdir tu. Tu takdir tu. Pada takdir juga. Cuma macam mana kalau itu air sungai? Macam mana air kurang 2 kolah? Tadi lebih 2 kolah. Dia sebut kat sini. Tak kisah ni masalah fiqh. Jangan ceritalah masalah fiqh ni. Tak kira lah masalah fiqh. Kurang 2 kolah air tu masuk. Adakah sah juga wuduk? Ya, sah juga. Macam tak mandi tu boleh macam tak mandi. Tapi masuk sekaligus lah tu. Bish. Macam tu. Tak cukup 2 kolah tak mandi tu. Tak cukup. Masuk tuf macam tu memadai. Walaupun
air tu kurang 2 kolah, menyebabkan air tu semua jadi musta'malah, dia keluar nanti. Boleh juga, tak semestinya air banyak. Okey, tu maksud dia tadi. Mana air sedikit ni kan. Sedikit tu masuk kurang 2 kolah, banyak tu masuk lebih 2 kolah. Apa lagi ya? Okey, pendapat muktamad. Okey, pendapat muktamad masuk keluar terus yang saya sebut tadi. Tapi pendapat dhaif, pendapat Imam Rafi'i dan mazhab Hanbali, dia mesti berhenti kiraan 4 anggota. Kiraan masuk. Okey, masuk ni, masuk air ni. Basuh muka, tangan, kepala, kaki. Ada 2 saat, 3 saat kot. Yang agak 4 saat kot, 4 saat. Tapi kalau muktamad tak. Dah. Kelajuan yang tinggi. Okey, tu khilaf. Okey. Kalau macam ni pula, jika sama-sama kita ada 4 orang, kita suruh dia basuh muka, tangan, kepala, kaki, 4 orang berbeza, serentak. Yang tu tak terangkat. Okey. Korang sedia? Basuh akunya. Okey dah settle. Tak terangkat. Tak boleh. Orang buat. Tu masalah. Kita tak sabilal masuk sikit dalam ni. Dia kata kalau kata dia tadi nak kira, ikutnya boleh, logik lah. Tak boleh sebab suruh orang. Sekarang ni air mandi nak mari semua. Oh, tu payah juga tu. Dia baca semua. Itu yang itu mungkin kita kena ambil pendapat yang kata Imam Rafi'i tadilah. Kena ikut masa. Ada masa agak-agak berapa 10 saat ke 4 saat ke, yang agak-agak kena semua. Tak boleh lah yang tu, kalau yang tu. Sebab dia tu datang. Okey, habis pertama. Yang kedua, apabila mandi orang berjunub tiada sampai air kepada 2 kakinya. Ni nak jawab soalan tu. Tapi yang tadi ni berjunub. Yang itu nanti kita campur sekali lah. Yang kedua ni tak kira tertib juga. Apabila mandi orang berjunub, tiada sampai air kepada kakinya. Mak mandi berjunub, muka terangkat, tangan terangkat, badan terangkat, kaki tak sampai lagi. Atau kepada satu anggota daripada anggota wuduk, biarkan dulu yang tu. Kemudian berhadas ia, maksudnya berhadas kecil je. Tu hadas kecil. Maksudnya air hadas besar, bila dia angkat mandi wajib, terangkat muka, hadas kat muka. Terangkat hadas besar, hadas kecil terangkat sekali. Kat muka tu. Kat tangan sekali. Kita ambil muka je lah dulu. Muka terangkat. Kemudian hadas besar dan hadas kecil terangkatlah dekat muka. Kemudian baginya masuk kaki, mana ni? Kemudian berhadas ia. Okey? Kemudian berhadas dia apa? Sentuh kemaluan. Batal tak mandi wajib? Tak, sebaik. Yang batal muka tadi. Yang muka saja sebab dia tangan tak kena lagi. Muka sajalah batal. Okey? Maka baginya membasuh kakinya dahulu daripada membasuh mukanya, dan bagi wuduk atau membasuhkan dia dahulu pada barang yang kemudian daripada mukanya atau terangkat kedua hadas. Jadi, okey. Sentuh kemaluan, muka hadas kecil balik. Okey, dia ambil lepas tu jatuh. Maka terangkatlah tangan. Terangkat kepala, kena kepala pula. Ada besar sekali dengan hadas kecil ni. Kaki, lepas tu dia pun basuh muka je. Basuh muka je. Saja aku ambil wuduk. Dah. Sebab apa pula muka je? Tangan, kepala, kaki dah terangkat. Kenapa mula muka? Sebab masa muka tadi batal. Jadi maksudnya, tangan dia terangkat hadas kecil dan hadas besar sekaligus. Kepala sekaligus. Kaki sekaligus. Muka, wuduk saja. Tak sekaligus. Sebab dah batal tadi. Muka last. Ya, muka last boleh. Faham tak? Boleh. Ini kiranya mandi wajib sebelum ambil wuduk lah. Ini ya, bukan macam ni. Kat situ kalau sekat kat situ macam ni. Ketika mandi wajib, dia ada hadas besar. Dia adalah hadas besar. Ketika terangkat hadas besar, hadas kecil automatik terangkat. Hadas kecil automatik terangkat. Bila hadas besar dan hadas kecil automatik terangkat, jika muka tu terangkat, tangan tetap tak terangkat lagi jika kanan tangan tak kena air. Tapi lepas dah batal tu, hadas besar memanglah tak batal. Hadas besar takkan nak batal, dah terangkat hadas besar. Wuduk batal lah hadas kecil. Memang dia tak ambil wuduk lagi pun. Ketika air itu sampai ke tangan, dia tak niat wuduk pun. Sebab tak perlu pun niat wuduk. Terangkat automatik hadas besar. Hadas besar terangkat, hadas kecil automatik terangkat. Jadi bukan cerita dia ambil wuduk apa. Sampailah habis, dah tak pegang kemaluan dah, tak adalah tu.
Okey, sekarang ni hadas besar dan hadas kecil terangkat di tangan, kepala dan kaki je. Muka dah dia batalkan tadi. Dah terbatal tadi. Faham tak? Senang aja. Okey, saya nak bawa kes lain ni, lamalah sikit ni. Apalah, pukul 12 nanti kot. Macam ni. Biasa pendengar tak? Bila dah mandi hadas besar, tak payah dah nak ambil wuduk. Sebab terangkat yang kecil. Jaga fahaman ni. Jaga. Sebab apa? Apa maksud mandi hadas besar? Apa maksud kita mandi? Kita mandi 10 minit. Hadas besar. Apa maksud mandi yang dalam kitab tulis? Mandi hadas besar, terangkat hadas kecil sekali. Apa maksud mandi hadas besar? Kena kali pertama tu. Kita mandi 10 minit, kali ke 800 kena tu. Tu maksud dia. Jadi ketika terangkat hadas besar kali pertama, minit pertama kena air, waktu tu hadas besar terangkat, hadas kecil terangkat. Kemudian kena air, itu tak ada air lara tu dia panggil. Air lara di kepala, air lara. Okey. Bila macam tu, dia tak habis mandi lagi. Dia kata dia tak habis mandi lagi. Hukum syarak kata dia dah habis mandi dah. Seminit je mandi sebenarnya. Kena kat celah-celah semua cukup lah seminit je. Dia kata belum habis mandi sebab dia mandi 10 minit. Kemudian dia pegang sabun. Tak apa, tak habis mandi lagi. Batal wuduk dia tu. Jadi macam mana? Kena mandi macam ni. Habis macam mana nak celah? Lepas tu kau ambil wuduk je lah. Payah sangat. Senang. Itu yang senang. Nak maintain wuduk dalam mandi air hadas tu Memang payah. Kena pakai sarung tangan lah. Kena apa. Jadi ada orang salah faham. Dia kata maksud mandi adalah sampai dia pakai ambil kain tuala. Walau otak. Tak faham tak ambil kain tuala? Dia mandi. Nama mandi. 10 minit. Nama mandi. 11 minit dia mandi. Nama mandi. Mandi hadas. Bagi dia mandi hadas. 12 minit. Nama mandi. 13 minit dia tutup air. Maknanya dah tak mandi. Ambil kain tuala. Namanya dia dah tak mandi. Bukan tu maksud dia. Maksud mandi adalah kena air, dah mandi. Okey. Saat yang seterusnya tak nama mandi walaupun kena air. Sebab dah terangkat dah. Kena terangkat dia semua, stop dah. Dia tak mandi walaupun air tu ada. Dia bukan nama mandi. Itu kata dia salah faham kat situ. Hati-hati kat situ. Ramai orang amal macam tu. Itu yang sepatutnya kalau ikut Nabi ambil wuduk dulu. Nabi ambil wuduk dulu baru mandi wajib. Itu sunnahnya. Cuma nak mandi wajib macam mana? Nak berjunuk, yang akan berjunuk, dia basuh celah-celah dulu. Yang mana membatalkan wuduk tu dia basuh siap-siap. Niat mandi wajib lah. Basuh siap-siap, dah basuh siap, ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, ni badan besar ni. Mandi wajib. Lepas mandi wajib, tak pegang dah. Terus. Itu sunnah. Nabi ambil wuduk dulu baru mandi wajib. Kita mandi wajib dulu baru ambil wuduk sebab masalah tadi. Nak pegang-pegang. Itu jangan salah faham lah kat situ. Jadi, jika dengan maksud, bila terangkat hadas besar, hadas kecil terangkat sekali. Cuma yang kali pertama tu je. Kali pertama tu je dah terangkat. Jika dia mandi sunat, tak terangkat hadas kecil. Mandi sunat tak terangkat hadas kecil. Sebab nak terangkat hadas kecil, kena terangkat hadas besar. Janganlah salah faham kat situ. Sebab ada 4-5 orang juga tanya dulu. Okey. Jadi, ketika dia basuh, dia mandi wajib. Ketika dia mandi wajib, maka terangkatlah muka dulu. Sebab air kena muka dulu. Kalau katalah kena kaki dulu. Senang kena kaki dulu lah. Dia basuh kaki dulu. Terangkat hadas kecil dekat kaki dulu. Muka tak terangkat lagi. Mana tertibnya bab wuduk ni? Kecuali. Dah kecualilah yang tu. Lepas tu baru dia basuh. Basuh atas. Basuh atas. Last sekali baru muka. Maknanya muka ataupun kepala dia yang tak akhir. Tertib memang tak ada. Jika ketika dah basuh, lepas kena kaki, pop sentuh kemaluan. Kentut ke apa ke, batal wuduk di kaki. Terus terangkat semua tangan, muka. Kaki dia je berhadas. Ulur kaki sahaja aku ambil wuduk. Yang tu. Ya, sebab tu dia duduk dalam 2 surah ni. Tu yang dia duduk dalam 2 surah ni. Basuh kaki je memang kita dalam mandi wajib kan. Kita dah bentuk batal ni. Kita basuh kaki je dengan niat mandi wajib. Tak boleh dah.
Tak boleh. Itu yang sebut awal tak boleh dah. Tak boleh. Mandi wajib hanya kali pertama tu. Itu yang kata tak boleh dah. Jika dia tak berhadas besar, dia niat mandi hadas besar, tak jadi mandi dia. Jadi katalah dia dah kena kaki, dia dah terangkat kaki, lepas tu dia kentut. Bila dia kentut, alamak, batal wuduk aku kat kaki. Tak apa, aku niat mandi wajib kat kaki sekali lagi. Tak boleh dah. So, mana boleh? Masuk mandi wajib adalah nawaitu rafa'al hadasil akbar. Saja aku angkat hadas besar. Kaki kau tak ada hadas, tak ada angkat. Jangan tipu. Tak boleh. Tak boleh. Tak jadi. Yang Nabi tu, dia basuh kemaluan guna sabun. Ah, Kan? ah. Itu dah berniat mandi Ya, dah niat mandi wajib dah kat situ sebenarnya. lepas tu dia niat ambil wuduk pula. Ya. Lepas tu dia sambung pula. Mandi wajib. Mandi wajib. Tanpa pegang kemaluan. Itu sunnah. Itu dalam hadis dia sebut. Jadi memang agak macam mana, nak amal macam mana ada ni? Tak boleh amal lah. Sebab kita nak gosok-gosok. Rupanya tak ada yang disebut tu. Fiqh baru sebut benda tu. Hadis tak sebut. Iaitu sebelum tu dia basuh siap-siap. Basuh siap-siap. Ada dua riwayat sebenarnya. Ada dua pendapat. Yang pertama, Nabi basuh siap-siap tu, basuh di celah-celah tu dari segi najis. Najis saja. Tapi tak niat mandi wajib. Jadi ketika Nabi ambil wuduk dalam keadaan langsung tak mandi wajib lagi. Ketika kena air tu, celah-celah tu yang najis dah tak ada, tapi boleh pegang-pegang sikit yang tempat-tempat yang tak batal macam tu. Itu satu. Yang kedua kata dah niat mandi wajib. Masa tu. Itu lagi selamat lah kan. Masa tu. Sebab nak kena duduk, nak mencangkung, nak apa semua kan. Masa tu dah niat mandi wajib dah. Lepas tu ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, tak adalah niat mandi wajib dah, memang dalam keadaan mandi wajib tu. nak niat apa lagi? Dah niat dah. Itulah. Jadi hati-hati kat situ. Cukup lah kot. Lenguh. Okey, maka gugurlah tertib pada dua surah dua keadaan ini. Maka jika ia mandi dengan niat wuduk, tak dapat tiada daripada tertib daripadanya. Maka jika ia mandi dengan niat wuduk, tak dapat tiada. Dia mandi tapi niat wuduk. Faham? Dia mandi, dia bukan hadas besar. Tapi mandi ni, saja aku ambil wuduk. Kena tertib lah tu. Faham tak? Rupa mandi tapi niat wuduk. Mana boleh? Dia kena muka dulu, lepas tu ke tangan, lepas tu kepala. Dia saja aku ambil wuduk, mandi. Kena juga tertib. Dengan maksud, jika lama air tu, tertib pada takdirnya. Jika sekejap, macam tak cukup, sebagainya lah. Syahdan. Syahdan tu apa? Syahid. Syahid dah lari. Syahid. Syahid lah. Mati syahid. Mati syahid, mati apa? Saksi lah. Syahid ni bersaksi. Asyhadu. Dua kalimah syahadah. Aku naik saksi. Syahadah. Maka bersaksilah. Syahdan tu lah. Syahdan masa lama. Maka bersaksilah. Tiada wajib, yakni bahawa rata. Tiada wajib, yakni bahawa rata mengalir air di atas anggota wuduk, bahkan memadai izan juga. Ketahuilah. Yang kita nak kata kena kata mandi wajib, kena kata wuduk tu bukan yakin. Tak wajib yakin. Yakin pun bagus, tapi tak wajib. Zon aja cukup. Macam basuh berak lah. Basuh berak, zon aja, tak wajib. Cari cermin, ambil video, tengok klebek tak klebek, tak wajib. Zon lah. Okey dah settle. Zon tu maksud dia. Jadi masa kena air tu, dah kena. Dah kena. Kalau tidak, jadi mainan setan. Lepas mandi. Itu dia kata. Dalam bab wuduk pun sama. Zon muka dah kena. Lepas masuk, dah masuk muka, masuk tangan. Kepala. Tadi ke sini kena tak? Layan lah. Terus je. Jangan layan. Ketika basuh muka, tak masuk tangan lagi. Kali ni macam tak kena. Wajib ambil air. Jika dah basuh tangan, tadi tak kena ke kat sini? Tak payah layan. Tu. Ni kalau tak yakin. Kalau yakin memanglah kena. Ni cerita yang tak yakin ni. Kalau yakin tak kena, takkan tak payah layan juga. Ni yang tak yakin. Tak ada Ini kita akan masuk dalam bab kaedah fiqh, qawaidul fiqh tu, bab tu. Habislah kita masuk bab apa ni? Bulan depan. Mana ni? Yang membinasakan wuduk 4 perkara. Wallahu a'lam. Yang sentuh isteri sama dah masalah sentuh isteri, dia tak boleh sambung. Jadi jika dia basuh muka, basuh tangan, isteri sentuh, dia kena basuh muka tangan. Ulang balik. Dia tak boleh sambung. Maksudnya dia sambung kaki, kepala kaki, lepas tu muka tangan tak boleh. Dan walaupun isteri tu main-main sekalipun, dia tunggu kat tepi pintu tu. Buka, main nyakit tu cerita lain. Buka aje, cik.
Lagi setengah jam nak habis waktu tu. Masuk balik ambil wuduk. Dia masuk balik. Batal walaupun 1000 kali sekalipun. Walaupun 1000 sekali tetap batal. Walaupun sengaja tetap batal juga. Habis macam mana? Macam mana tu macam mana lah, tapi tetap batal juga. Dia akan masuk dalam perkara yang membatalkan wuduk nanti bulan depan. Cuma bulan depan kita tengok jap. Bulan depan. Mana telefon bulan depan dia pelik sikit. Jadi dia punya tu, jadi kita sambung talaki ni pada 31 Oktober 30 lah. 31 bukan 30. Bukan. Bukan hari Rabu. Kalau hari Rabu maksudnya bulan ni jugalah maksudnya. Boy, sebulan 2 kali. 30 tak boleh, 30 ada. 31 sebab ada kuliah maghrib di Masjid Tajul Akbar 31 tu. Tajul dekat ni lah, sini, okey. Jadi 2 hari bulan, jadi ada hari apa nama ni? Hari Jumaat ada, hari Jumaat 31 hari bulan, hari Khamis tu ada. 31 bulan 10. Kejap. Jap. Okey, jap. Ulang balik. 31 ada, 31 ada, 1 hari bulan 11 ada, 2 hari bulan 11 ada, 3 hari bulan tak ada, 4 hari bulan tak ada, 5 hari bulan tak ada, 6 hari bulan ada. Itu kata pelik sikit tu kan. 7 hari bulan ada, habis. 8 hari bulan, hari bulan memang tak ada. Jadi maksudnya, ulang balik 31 hari bulan 10, 1 hari bulan 11, 2 hari bulan 11. Cukup. Habis kat situ. 2 bulan 11. Betul? 6 hari bulan 11, 7 hari bulan 11. Yalah sama lah. Cuma 2 kali kena mari. 3, 4, 5 tak ada. Sebab dia pelik sikit dia punya tu, susunan tu. Benar tu di Dapur kan? Yang mana? Malam benar di Dapur kan? 7. Indapura 7. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan Assalamualaikum warahmatullahi